Apakah kepentingan mewakilkan data secara beretika? Okay, sebelum kita teruskan, jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat membincangkan kepentingan mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan. Di sini kita dah tahu dah, kalau data yang kita wakilkan tu tak betul, tak tepat. Okay, sebab kita main lukis je, main banner je, main buat je. Okay, tak buat betul-betul. Okay, so itu akan menimbulkan kekeliruan. Okay, itulah sebab pentingnya mewakilkan data secara beretika ya. Okay, jom kita tengok sama-sama yang ni. Perwakilan data membantu kita menganalisis dan mentafsir data dengan mudah. Kita perlu mewakilkan data secara beretika untuk mengelakkan kekeliruan. Untuk mewakilkan data secara beretika, yang pertama, skala yang digunakan dalam perwakilan mesti seragam dan bermula daripada kosong. Ini yang selalu saya ingatkan semua. Wajib mula dari kosong. Okey, lepas tu setiap kotak skala dia mesti seragam. Maksud di sini kalau kotak yang pertama tu 2, 0 hingga 2 bezanya 2. Satu kotak ni bezanya 2. So seterusnya 4. Seterusnya 6. Seterusnya 8. Ini maksudnya seragam. Tapi kebanyakan daripada korang tu suka sangat buat macam ni. Yang pertama tu 2, lepas tu 3, lepas tu 4, lepas tu 10 tiba-tiba. Ini yang korang suka buat. Saya pun tak faham. Okay, ini maksudnya dah tak seragam. Okay, ataupun korang, okay, kalau buat carta palang. Macam hari tu saya tanda. Ada juga yang macam ni. Nampak? Palang pertama dengan palang kedua jarak dia besar. Palang kedua dengan palang ketiga jarak dia kecil pula. Ini pun tak seragam juga. Okay, ini skala juga Ini pun tak seragam. Okay? Ataupun ada yang buat macam ni, jarak antara palang tu memang sama. Tapi ada palang yang kecil, ada palang yang besar. Ikut suka hati dia je. Dah cakap lebar di antara palang ni mesti sama. Bukan lebar di antara, lebar untuk setiap palang tu wajib sama. Kalau ini lebar dia 2 kotak, so semua palang yang awak lukis tu lebar dia 2 kotak. Itu baru kita namakan sebagai seragam. Okay, walaupun saya dah ingatkan banyak kali tapi masih ramai yang buat benda yang sama. Okay, dia buat data secara tak beretika. Dia mewakilkan data secara tak beretika. Saya nak guna perkataan ni. Dia menyebabkan orang rasa kekeliru. Okay, keliru. Okay, dan menimbulkan kekeliruan. Okay, please ini penting pelajar. Okay, yang seterusnya, data yang dipaparkan mesti tepat. Ini yang betul ni, mesti tepat. Macam hari tu saya menanda carta pie. Saya dah ingatkan, kalau nak buat kalau nak bina carta pie, wajib dapatkan sudut bagi setiap sektor. Tapi diguna bilangan 50 orang, 40 orang. Yang saya rasa dia hebat tu, macam mana 50 orang, 40 orang tu dia dapat menentukan luas sektor yang dia nak lukis tu. Dah bagi tahu sektor ini wajib guna sudut. Tapi dia guna bilangan orang. Bilangan orang tu macam manalah dia nak kira 50 orang tu sebesar ini. Lepas tu 40 orang ni sebesar ini. Hebat dia tu. Saya pun tak dapat buat macam tu. Mathematician pun semua tak dapat buat macam tu. Dah bagi tahu dalam video nak buat carta pie macam mana, still tak nak ikut. Korang lah. Inilah korang. Okay? Data yang tidak tepat. Orang kata mesti tepat, tapi korang buat tidak tepat. So, itu maksudnya awak tak beretika. Awak mewakilkan data secara tidak beretika. So, please. Okay, tengok betul-betul Sorry, bebel banyak. Okay, jom kita tengok contoh 15. Carta palang di sebelah menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan oleh 4 orang pemain bola sepak dalam Liga Bola Sepak Daerah Permai. Ini dia carta palang kita. Nampak di sini dah macam ada tempat yang tak kena. Sebab apa? Perasan tak pelajar? Skala dia bukan mula daripada kosong. Kalau kita nak wakilkan data secara beretika, skala dia wajib bermula daripada kosong. Tapi dia tak Okay, it's okay. Jom kita tengok soalan A dulu. Adakah bilangan jaringan gol Adam ialah 2 kali bilangan jaringan gol Ravi? Terangkan. Okay, first kita dapatkan bilangan jaringan gol bagi Adam dengan Ravi dulu. Adam 14, Ravi 10. Ada nampak dah jawapan dia? Tidak. Betul?
Okey, sebab apa? Sebab jaringan gold Adam berapa, lepas tu sebab jaringan gold Ravi berapa. Kita jawab macam tu je. Okey, so jawapannya tidak. Kerana bilangan gold yang dijaringkan oleh Adam ialah 14, manakala bilangan gold yang dijaringkan oleh Ravi ialah 10. So, nampak sangatlah dia bukan 2 kali Okey, soalan A saya dah jawab. Kita terus kepada soalan B. Pada pendapat anda, adakah carta palang ini dapat mewakili bilangan gol pemain dengan jelas? Sebab carta palang ni tadi saya dah bagi tahu. Sini something wrong. Sebab dia bukan mula dari kosong. So, bagi saya, ini tidak mewakilkan apa bilangan gol pemain dengan jelas. Okey, so saya jawab terus tidak, kerana skala pada baksi mencancang tidak bermula daripada kosong ataupun sifar Maklumat yang dipaparkan mengelirukan. Ini dia. Okey, boleh Itu sahaja untuk contoh 15. Okey, seterusnya jom kita tengok contoh 16. Carta pai di sebelah menunjukkan grade yang diperoleh sekumpulan murid dalam suatu ujian matematik. Adakah carta pai ini memaparkan data dengan tepat? Terangkan. Okey, kita tengok carta pai di sini Okey, untuk grade A ada 22%, grade B 36, grade C 28, grade D 10. Kita cuba tambahkan semua ni dulu. Macam tak sampai pun 100 ni. Okey, peratusan grade A. Grade A ada berapa? 22. Grade B 36. Grade C 28. Grade D 10. Kita cuba tambahkan ni. 16. Tak sampai ni 100 ni. Ni baru 96% pelajar. Okey, dia tak sampai 100%. So, adakah carta pai ini memaparkan data dengan tepat? Tidak. Okey, kita boleh terus jawab dah. Tidak. Kerana jumlah peratusan pada carta pai tidak sama dengan 100%. Okey, sepatutnya 100% sebab satu bulatan yang penuh 360 darjah kan. So, kalau peratusan yang penuh 100%. Ini kita semua kena tahu. Okey, boleh Okey, dengan itu saya harap korang dapat cuba menjawab latih diri 12.1i pada muka surat 283 dalam buku teks korang. 2 soalan je. So, kedua-dua soalan ni sila salin soalan. Salin rajah ini dengan soalan. Okey, sebab ini penting untuk bagi korang tengok apa masalah dia punya apa wakilan data ni. Okey, boleh cuba menjawab. Selamat menjawab.